there's only one number to call. Exactly. Over to you, Ustaz. Belakang backdrop dia macam masih betul lah, belum ada bajet kan. Ya. But it's the effort that pays off lah bang Ya, sampai sekarang lah. Yalah. So jangan takut, rezeki tu dari Allah. So bila dia lain tau. Bila dulu saya dengan isteri saya cakap rezeki Allah, rezeki dari Allah. Dan tak apalah bukan rezeki kita. Tapi kita punya belief tu kurang. Betul. Sebab apa? Sebab contoh kita tak dapat job hosting gig ni that cost $1,000. Oh tak dapat tak apalah bukan rezeki Allah apa. Betul tak? Betul. But dalam hati kita, alah cukup bulan dapat gaji juga. Dia ada safety net lah. $5,000, betul tak? Ya. Ini tak dapat, tapi gaji tu confirm dapat apa? Ya, betul, so betul. dia punya rezeki dari Allah tu, kepercayaan dia Ada not backup that lah. strong. So sekarang bila you buat bisnes sendiri, your money depends on your business. Bulan depan you buat duit ke tak ni? Yeah. That is where my wife always told me, rezeki dari Allah, Pak. Itu baru dia rezeki dari Allah tu, dia bertawakal kat situ tu macam ya betul lah. Habis kita dapat kan bulan tu kita dah dapat fokus kita punya duit masuk tu kan, macam masya-Allah, alhamdulillah. So and bila dah buat bisnes, tanggungjawab kita untuk beramal pula, untuk tambahkan lagi duit kita. Tambah duit tu bukan saja dengan tambah working hours tau. You tambah working hours, you tak akan tambah duit juga. You tambah duit tu dengan juga bersedekah, beramal. So we alhamdulillah we managed to did many collaboration dengan mosque, and I think that is the blessing that we get by collaborating dengan mosque. And then from that mosque I kenal you, I kenal so many other ustaz. And then after I keluar daripada radio, dengan my wife keluar radio, kita kita sekarang ni ada ramai kawan asatizah. Tiba-tiba networking dah dia Dulu time zaman radio, you tanya I, ustaz siapa you kenal? I can only say the oldies, Pasumi Maulan, Ahmad Dahari, of course, Nur Tijani, these are the people, dulu. Now Legends. after I keluar radio, I dah open this, I can name anyone. Ustaz Ustaz Mizi Wahid, Ustaz Fizar Zainal, Ustazah Syamim Sultana, Ustazah Liana Musfira, Ustazah Suaida Salim. So all this tiba-tiba kita kawan dengan orang-orang yang berilmu, yang selalu kasih nasihat pada kita indirectly. So ini aturan Allah ni. I think two things that I learn from today's talk. I mean selalunya kalau kisah rukyah je kita bawa pasal gangguan and so on, but dalam pemahaman agama ni dua benda yang saya belajar. Pertama will be your takut lah, jangan takut dengan benda gini kan. I mean Abang Casey was dealing with cerita hantu in a place that is so haunted. Everyday pula tu. Everyday ada cerita dia menggila lagi kat bilik. But then again, the focus would be divert, jangan fall in for your fear. Fear is kononnya false encounter appearing real. Nampak? Itu betul lah. Tak tahu sekarang. Dan yang kedua I think it's about rezeki kita lah. I mean, yakin. You dah pernah bertugas begini-begini rezeki you, dan kemudian you dah tertinggalkan daripada dunia itu, and then dunia tawakal tu. So this episode I believe is more of memahami sejarah Abang Casey yang sebenarnya. I have one last question kalau boleh. Boleh. You ada 286,000 subscribers. Tadi saya check juga sebelum datang sini. Does it change you kalau daripada dulu sampai sekarang, bila Abang Casey start, bila you ada your first subscriber sampai ke hari ini, ada tak rasa beza sedikit because you dapat kenalan tu lebih besar, you punya crowd is different? Saya rasa lebih bertanggungjawab lah. Whatever I say will be impact by that 280,000 people. Apa I cakap, apa I joke, apa I keluar dari mulut I, this 286,000 will see me and absorb or atau tengok I how dia tengok dia ni asal boleh je. So walaupun on the internet I boleh cakap apa I suka, I still have to watch what I say, I mean kita tak boleh sakit hati orang, tak boleh suka-suka nak cakap just to get that rawness bila kita berbual. So sebab pada saya is responsibility makin tinggi lah.
So I think everyone ada perbezaan pandangan when it comes to seeing what you are bila ramai orang dah terkenal InsyaAllah. So Alhamdulillah lah. So kalau yang sedang menonton kisah Ruqyah SG podcast podcast dan jangan lupa YouTube, tekan butang subscribe. Dan pengalaman ustaz yang ustaz share pun banyak jugalah banyak. Kita dah 140 plus episodes lah. Ya. 140 plus Episodes, yes. Oh, itu apa di Spotify. Podcast Spotify podcast, Spotify. yes. Masya-Allah. Oh, dah 100 lebih Ya. Ini dalam setahun dah ni. Tiba saya. Saya dah YouTube channel dengan podcast dah 800 lebih episod. Masya Allah. Tak boleh ditanya dulu lah kita. 800 lebih episod. So every episod tu memanglah susah nak fikir. Sebab cerita orang kirim selalunya cerita hantu ni sama. Ya, betul. Nampak Dia ada kain pattern. putih. Kain putih, tak kain putih, nampak kelibat. How do you make story cerita hantu interesting? Betul. So kalau orang hari-hari dengar cerita hantu, dia punya result is nampak kain putih and then nampak kelibat, dah tak seronok lah. So I nak kena jalan cerita sama, penyampaian kena tukar sikit. Contoh macam saya pernah share dalam cerita tu, orang kata pada malam tu saya duduk seorang-seorang tengah study, mak dengan ayah keluar, tiba-tiba dengar orang ketuk pintu. Saya buka pintu tengok tak ada orang. Seram tak? Tak seram. Seram tu. Tak seram sangat lah. Ya, betul. So You olah. when you expand, pada malam tu saya seorang-seorang dalam rumah, sedang saya buat homework, saya terdengar orang ketuk pintu. Dalam hati berkata, mak aku dengan bapak aku tak ada rumah sekarang juga, kau nak ketuk pintu. Saya bangun. Dengan perlahan-lahan saya berjalan menuju ke arah pintu. Ketukan tu sekali lagi terdengar. Tuk 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 tuk. Siapa pula yang ketuk ni? Allah. Saya berdiri depan pintu, padahal sama juga. So daripada dia duduk nak bagi pintu tu, you create the atmosphere yang that is what she is doing. Saya bangun dari tempat duduk, saya berjalan, saya berfikir, ya Allah, siapa pula ketuk pintu ni? Bila you tengah dengar, you akan imagine tau, betul dia tengah stop di depan pintu sekarang. You can imagine it's my boss Hassan Saleh say, telling story is like theatre of the mind. You create a theatre in your viewers, listeners mind. So depan pintu, saya pegang tombol pintu tu. Tombol lah nama dia. Tombol. Pegang tombol pintu. Saya buka, cakap, Seram sih. apabila saya pandang di luar, alangkah terperanjatnya, siapa pula ketuk pintu, mana orang ni? This is the thing. This is how you tell stories. So kalau kita dapat email, this I mean experience lah, after many years, dapat email, kita baca as it is, then Betul. kita as good as pembaca cerita je. Betul. We are not teller. We tell story, we don't read story. We tell, kita tell apa dia punya perasaan tu, kita kena masukkan dalam cerita tu. Which comes to the next thing yang kita nakkan sangat, because me and Ustaz Tam teruja dengan cara Abang Casey menceritakan sebuah kisah. Kita ada share with you satu cerita ni. Mari kita dengarkan. Ini kiriman daripada email ataupun Instagram daripada pendengar KLZ. Dalam cerita ni, dia lebih kepada soalan. Betul. Dia tanya soalan kan. Dia mula, saya nak tanya kawan saya. So if I were to do that, it is not a story. It is a question by someone. So what I can do is, baik, kiriman ni datang daripada seorang pengirim. Let's go. Katanya, saya ada seorang kawan, dan kawan saya ni difahamkan baru saja mendapat tahu yang dia ni sebenarnya ada pendamping. Tapi masalahnya ni, dia dapat tahu dia ada pendamping ni bukanlah daripada parents dia ke, tapi dia dapat tahu daripada saudara mara dia. Sebab apa yang kawan saya cakap lah, bila dia duduk sembang dengan saya, dia kata saudara dia ni jenis yang boleh nampak benda. Dan pendamping yang dia ada ni, according to my friend lah kan, untuk bukan untuk buat perkara-perkara yang syirik. Dia terlalu selesa dengan benda tu. Dan benda tu pun dah selesa dengan dia. Suami dia suruh dia buang sebenarnya.
Suami dia katalah, awak ni dah tahu barang ni dalam badan, awak pergilah jumpa Ustaz Ruk. Pergilah Ruqyah, ruqyahkan diri. Apa lagi awak nak simpan-simpan? Dan saya pun setujulah dengan suami dia. Saya kata, kau aku rasa kau patut dengar cakap suami kau. Kau patut lepaskan benda tu. But my friend susah lah. Suami dia suruh dia buang, tak nak. Saya suruh dia lepaskan. Dia kata apa tahu? Benda tu dah selesa dengan dia. Babe, aku bukan tak nak, babe, but that thing dah macam a part of me tau. Kawan saya ni memang susah nak lepaskan lah. Benda yang dah masuk, dah macam sebahagian daripada badan dia. Jadi persoalan dia ni sekarang saya nak tanya yang sedang menonton, mungkin Ustaz boleh jelaskan bagaimana Ustaz, bila saya dengan suami dia pun dah setuju dia nak kena lepaskan benda tu, tapi dia kata I don't know lah babe, I think this thing dah comfortable dengan I. Dan macam gitu sampai bila-bila lah dia akan dengan benda ni. So that's how lain level InsyaAllah. Para pendengar KRZ, para penonton, email dia kontot dia kecil ni je. But jalan cerita dia tu Nanti diterangkan. itulah dia kehebatan Abang Casey daripada Malam Seram. So daripada cerita ni, sebab ini perspektif daripada orang yang tanya pada Ustaz, kawan saya gini, dia macam gini. So bila I cakap dengan orang, it's not telling already, it's a reading question. Yeah. So I have to tell in her perspective. So that's how I Tapi para penonton KRG, actually itu soalan yang betul-betul legit kan. Jadi kita ambil masa sedikit untuk jawab. Jadi macam Ustaz, soalan dia bilang, dosa tak dia biarkan benda tu dengan dia sampai bila-bila? So ceritanya tadi ialah orang ni ada pendamping. In fact dalam pengalaman kami Abang Casey, kita merawat orang dengan ruqyah. So there are people yang terkena gangguan jin, dan bila kita selidik, rupanya mak bapak mereka atau datuk nenek atau moyang pernah buat perjanjian dengan makhluk-makhluk ni. Ini dalam ta'arif atau definisi kitab-kitab ruqyah, para ulama menerangkan ini namanya jin nasab ataupun jin leluhur. Bila adanya jin leluhur, tugasan dia adalah untuk menjaga orang tu lah kononnya. So dia persoalan dia ialah dia ada saka kan. So macam mana, tinggalkan boleh tak boleh? Jadi jawapan dia simple. Ini berbalik kepada diri masing-masing. Kita tahu Allah sebut dalam Quran, surah jin yang ada seorang lelaki dari bangsa manusia minta pertolongan dari seorang lelaki dari bangsa jin, maka bertambah kesesatan mereka. So tak boleh. Tapi kalau ada orang tak sedar juga, dia tak nak keluarkan, what can we do? Kita betul buat apa-apa. Okay, kalau dia sedar dengan keikhlasan nak ruqyahkan, dipersilakan, just book a slot, nanti kita boleh ruqyahkan and see the outcome lah. Tadi katakan benda tu dah selesa. Ya, dah sebati. Yes. Dan ada yang sebati situ yes. Dan there are tanda-tanda orang tu ada mempunyai saka. Saya bawa contoh yang pertama. Orang ni dia ada kelebihan yang luar biasa. Means kalau dia pukul benda tu pecah. Dia pegang benda tu akan rosak punya. Itu tanda-tanda orang yang ada gangguan jin nasab. Yang kedua, dia ni kalau macam mana cakap mimpi selalu jadi betul. Banyak deja vu dia. Seram tu. Banyak deja vu. Betul Yes. Yang ketiga, selalunya mimpi ada hadirnya orang yang sama, kadang-kadang dalam bentuk harimau, kadang dalam bentuk ular, kadang dalam bentuk orang yang pakai berserban, kadang dalam bentuk pontianak. Kita ada satu kes ni yang datang pontianak bersisik ular. Dan pontianak bersisik ular macam-macam. Dan ada yang tandanya dia pernah ikut keturunan, mungkin datuk dia pergi ke tebing sungai. Ini berlaku di Malaysia, real story. So dia akan memberikan makanan kepada satu ekor binatang yang bernamanya buaya putih. Buaya putih tu akan datang tau bang, datang di sebelah dia, dan atas buaya putih tu ada jelmaan makhluk hitam. So dia akan kena bagi bunga, kena bagi benda-benda yang sinonim dengan masyarakat kita lah. Jadi itu dinamakan sebagai sesajen lah. Okay. So itu antara simptom-simptom orang ni ada, kata orang tu, jin nasab ataupun saka dalam diri. Dan saya mungkin tengah cerita-cerita benda-benda misteri ni kan, nak tanya pada Ustaz lah kedua-dua Ustaz Ini tentang saya pernah cerita ada orang ni, dia kata bila dia pregnant, dalam rumah dia masuk ular I think. Dan dia, suami dia pukul ular tu sampai mati. Okay. So bila anak dia dilahirkan, anak dia macam ada bersisik ular. So kepercayaan orang Melayu, jangan pukul, nanti anak engkau kena terkenan. Perkataan terkenan tu, adakah ia ada memang wujud dalam pengetahuan Ustaz? Macam mana? Kalau bagi saya, kalau diajarkan oleh guru-guru kita, benda tu sebenarnya myth. Dia tak ada kebenaran dalam benda tu. Tetapi kalau benda tu berlaku juga secara coincidental, possible lah. Maksudnya atas kehendak Allah dia boleh berlaku. Tapi mungkin tu antara salah satu contoh yang pernah berlaku. Tapi most of the case, contoh lah, kalau biasa kita nampak lipan,
Biasa rumah-rumah kita sekarang jarang lipan. They are animals yang associated dengan jelmaan jin. Ular, Anjing hitam. Yes. So kalau lah let's say ada, contoh kalau dia antaranya kalau kita nak bunuh binatang-binatang orang kata yang kira venomous Venomous. dia ada caranya. Pertama kalau boleh kita orang kata boleh sebutkan dengan izin Allah. Contoh ana abdullah ulang 3 kali, aku hamba Allah. Dan kemudian ya adu Allah, wahai musuh Allah, keluarlah dengan 3 kali. So bila 3 kali kalau dia tak jalan, kita pukul okey. Cakap Melayu boleh tu Ustaz? Cakap Melayu boleh Boleh dalam bahasa kita. dalam bahasa kita. Pasal bunuh ular ni Aku pada hamba zaman Allah. Yes. Aku hamba Allah. Wahai musuh Allah, wahai musuh Allah, kau keluarlah daripada rumah aku. Betul. Nanti lari lah. Tapi Kalau sekarang dia nampak lari- ular panggil ni call polis. Kita panggil pest control dulu lah. Cuma ini caranya lah di antara. Pasal mengenai bunuh ular ni, zaman Rasulullah SAW pernah ada seorang sahabat ni, dia baru balik perang. Bila dia balik perang tu, dia nampak isteri dia luar rumah. Dan mengikut adat orang Arab dulu, isterinya duduk di dalam. Kalau di luar tu boleh disangka seperti curang. Jadi cemburu. So isteri bilang, kau jangan cemburu, kau masuk dalam. Bila dia masuk dalam ada ular. Dia tengah pegang tombak ni. Dia bunuh ular tersebut. Dia keluar, dia cacat tombak, dia tunjuk ular. Tiba-tiba jatuh pingsan mati. Ni real story lah, hadis kan. So Rasulullah SAW bilang yang dia bunuh tu jin. Dan dia tak tahu siapa yang bunuh siapa dulu. Sama ada jin tu bunuh dia dulu atau orang ini dah bunuh jin tu dulu. Ya. So based on question atau cerita yang orang tu mengandung, dia boleh 2 possibility bang. Yang pertama, andai kata kalau itu jin, maknanya dia terkena sumpahan jin lah. Jin berdoa dan mungkin doanya makbul. Ataupun kedua, bukan doa jin, doa binatang tersebut. Oh, jin pun boleh doa Yes. Dia doa siapa? Dia doa pada Allah tu. Allah siap. Dia doa kepada Allah. Yes. Kadang-kadang kita tak tahu kalau yang terbunuh tu adalah jin Islam ataupun Jin pun berdoa Yes. Dia kata apa? Ya Allah. Wallahu a'lam dengan bahasa dia macam mana lah. Ya. Oh, jin pun berdoa. Yes. Kerana Allah ciptakan jin dengan manusia dengan satu Sebab tujuan. saya ingatkan jin tu pada ini pengetahuan saya lah yeah. ketua jin tu iblis. Betul. So dia berdoa dengan iblis. Oh tidak, diorang boleh berdoa dengan Allah. Kalau boleh. jin yang Islam berdoa kepada Allah. In fact, kalau there's a reason kita buat podcast Kisah Rukyat SG untuk memberitahu kepada para pendengar dan penonton lah tentang kisah-kisah hadis mengenai gangguan. In fact, ruqyah ni, which orang terkena gangguan kita baca Quran, is something yang Nabi pun buat, para sahabat pun buat lah. So back to your question tu, boleh jadi possibility nombor 2 adalah binatang tu rasa teraniaya dan mungkin dia berdoa dan terjadi doa tu makbul kepada anak. Kemungkinan lah. Ini semua possibilities lah. Yang ketiga mungkin genetics, I don't know. Mungkin. okay. Yeah. Jadi, So that's the angle that we look out for lah. I mean, kita bukan jenis ni gangguan terus jin, tidak. Kita kena lihat secara logical, like how you always think. And itu yang kita nak sampaikan dalam message this episode dalam Kisah Rukyat SG lah. I mean, you need to make sure it's logik dulu, dan insya-Allah barulah kita cuba cari kepada jalan yang lain lah. Para pendengar penonton KRSG, kita telah sampai pun pada penghujung acara pada episode kali ini. Jutaan terima kasih diucapkan kepada Abang Karim Champion. Baru saya tahu Karim Champion, ya. Okay, insya-Allah untuk masa mendatang, jangan lupa kalau boleh setialah menunggu dan mendengarkan episod Malam Seram insya-Allah. InsyaAllah. Dan jangan lupa subscribe juga kepada Kisah Rukyat SG, insya-Allah. Dan saya rasa itu saja. Any last words from Abang Casey untuk para penonton kita? Untuk para penonton, Ustaz lah selalu kasih last word Saya last word untuk Ustaz selamat maju jaya untuk menjadi YouTuber. Amin. Semoga menjadi salah seorang YouTuber Melayu yang tersohor Masya-Allah. Amin. di khususnya di Singapura lah. Ya, insya-Allah. Dan kepada yang sedang menonton, kalau dah luar daripada Singapura, dari Malaysia, Brunei Darussalam, jangan lupa tekan butang subscribe. Baik, sekian saya daripada Nurdin Zainur, Amir Khamsani. juga Abang Casey. Sekian, wabillahi taufiq hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Terima kasih kerana mendengar dan menonton KRSG guys, supaya anda dapat manfaat daripada video yang telah anda saksikan terlebih dahulu. Baiklah para penonton dan pendengar KRSG, hari ini kita ingin bincangkan tentang hot off the press news, which is tentang Belanjawan 2023 yang ada kaitan dengan property, perumahan and all that. So tanpa membuang masa, kita nak go straight into the first
measures ataupun the first belanjawan yang telah dibentangkan oleh Perdana Menteri ataupun Timbalan Perdana Menteri tentang BTO. Jadi anda yang di sana luar sana yang sedang mendengar ni ada urus nak beli BTO, apakah kelebihan setelah belanjawan ni dibentangkan, Niza? For those yang baru nak beli BTO, first timer kan, pemerintah mendengar yang anda selalu banyak rintihan dan keluhan kesedihan tak dapat pun dah 6 kali pun tak dapat. 10 kali pun ada. 10 kali pun tak dapat. Kenapa Jadi our pemerintah telah keluarkan, they have a new category. PHCB akan keluarkan new category or subcategory for those people yang married below 40 years old, yang berkahwin, dan also yang berkahwin dengan anak below 40 years old. So mereka ni yang perlukan rumah sangat-sangat, mereka akan mendapatkan additional ballot ballot chance. So mereka akan be more prioritized lah compare to the rest lah. Senang cakap lah, anda 40 ke bawah dah kahwin, ada family, chance anda double ataupun triple depending on how the HDB come out with the system. Tapi kira ada kelebihan lah jika anda di kategori ni. Priority queue. Boleh cut queue lah kira, tak tahulah. Wallahualam. Pasal yelah yang apply BTO tu banyak kan. Orang yang tua pun ada, orang yang dah pernah tempat BTO dan also second timer pun ada kan. So here they actually prioritize first timer dan first timer yang muda, 40 years old dengan anak lagi. So this is something. First timer ada dua kategori yang telah Niza cakapkan ni, salah satu kategori yang akan diberi kelebihan. Yang satu is first timer yang pernah beli resale tapi tak pernah ambil grant. Dan mungkin umur mereka lebih pada 40, jadi mungkin priority mereka kurang. Walaupun mereka consider first timer, jangan salah tanggap so yang 40 ke bawah dah kahwin, dah ada anak, kalau ada masa, janji umur tu penting lah, 40 and below. Ada masa untuk menunggu. Silakan apply yang akan datang ni Februari. Februari dan akan datang banyak lagi BTO. Tetapi kita tidak lupa juga pada mereka-mereka yang tidak boleh tunggu BTO, Nizam. So for the resale first timer yang tidak boleh tunggu lagi BTO ni, atau mereka nak tinggal dekat dengan ibu bapa mereka, so mereka pun ada lagi kelebihan di sini. First timer pemerintah memberikan additional grant sebanyak $30,000 bagi sesiapa yang membeli first timer of course yang 4 bilik ke bawah. Dia 4 bilik, 3 bilik, 2 bilik yang nak beli first time. Grant mereka dah increase 30,000. That means daripada 50,000 untuk beli 4 room and below kepada 80,000. Wow. Macam second chance punya tu, tak apa. So banyak banyak. So, Alhamdulillah. Kelebihan ataupun increment peningkatan 30,000 itu kira it's like another new grant. Yes, correct. Alhamdulillah. 30,000 itu banyak. Kalau mereka beli 5 bilik ke atas, cuma 50,000 naik 10,000 sahaja. So tapi ada juga kenaikan So jika anda first timer yang tidak dapat tunggu BTO kerana terlalu lama ataupun locationnya tidak not in your favor, take advantage of first timer resale grant. So imagine kalau anda membeli 3 bilik first time in the resale market. Pasal kita pernah ada buyer yang first time kurang pendapatan, dari mereka boleh beli 3 bilik sahaja. Sekarang mereka punya total grant can get up to 190,000 maximum grant. Wow. That is a lot. Yes. Really a lot. Correct. Dia membantu anda menapak your first step into the property market lah, into your own house lah. Yes. Lagi satu yang saya rasa ini ialah tidak kategori yang tidak dilupakan, yang bujang terang-tang ataupun yang dara apa? Tak apa. Yalah, bagi yang tidak umur 35 ke atas atau belum berkahwin dan also atau yang those yang first timer singles lah kita panggil, singles yang tak pernah beli rumah, first timer. Anda sekarang umur hari ini 35 tahun ke atas boleh mendapatkan grant yang lebih daripada pemerintah jika anda membeli resale flat. So sebelum ni kalau anda beli 4 bilik ke bawah, anda punya grant is only 25,000, 25,000, tapi hari ini 40,000. Jika anda mampu beli 5 bilik ke atas, sebelum ni 20,000, daripada hari ini 25,000. So additional 5,000 lah untuk anda beli 5 bilik ke atas. So ia membantu anda important reduce your loan, at the same time also memberi anda few options more options in terms of your
buying. Ya, di sini pun actually pemerintah menggalakkan anda membeli 4 bilik ke bawah kerana that's where all the supply is actually. 5 bilik ke atas ada sikit low in supply. Correct. And therefore the prices will definitely be high. Yes. So di kana dapat analyse it is about affordability. Yes. Pemerintah ingin anda categorize yourself in which category are you. Jadi anda dapat meraih grant tu secara bermanfaat lah, tanpa membebankan diri anda dan keluarga. Jangan lupa Nizam, bagi those yang telah membeli dengan kami juga, don't Yes. worry, because if you have registered your HDB resale dengan kita kan, but belum complete, belum sampai completion, tetapi Correct. sekarang pemerintah dah keluarkan bajet ni, anda masih dapat juga Anda grant ni. berpeluang akan diberi grant ni selepas April tahun ini. Yes, grant tu akan diberi after April, 1st of April until 30th June. Dan this grant yang diberikan, pasal anda dah complete kan, dah dapat rumah kan, dia akan diberikan ke you punya CPF dan ditolak oleh HDB loan anda, jadi kurang. Jadi imagine 250,000 anda punya loan, bila grant ni masuk dia tolak 30,000, anda punya loan baki 220,000. Jadi bulanan anda monthly kurang lah. Lagi so kurang. ini ada kelebihan lah. So jangan gusar, jangan takut, tak perlu nak appeal and all that, tak masih perlu. eligible, don't worry, automatic akan Semalam kasih. saya dah telefon MND pun cakap okay, no problem Nizam. Tak ada, actually those buyers yang dah register, HDB dah hantar orang surat dah. Dah email dah semua. Pasal saya suruh. Ya. Baiklah. So seterusnya, so pengalaman kita selama 14 tahun ni memberi kita satu gambaran yang lebih jelas lah bila ada all these measures, ada these belanjawan. Jadi kita dapat merumuskan dari segi perspektif yang berbeza supaya anda dapat membuat keputusan lebih bernas dan lebih tepat. So para pendengar dan para penonton KRG, there's only one number to call, 96704-504. Exactly. Over to you, Ustaz.